Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita sambungan matematik aliran kemahiran tingkatan 5 part 1 untuk bahagian latihan penggayaan. Jadi sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka lonceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi buka buku teks dan buka surat 31 latihan penggayaan untuk soalan 1. Raja di bawah menunjukkan satu gaya lurus ABC diberi nisbah AB kepada BC ialah 9 kepada 4 dan beza panjang antara AC panjang di antara AC dengan AB ialah 8 cm. Ini yang diberi oleh soalan. Jadi hitung A, nisbah AC kepada BC, okey, AC kepada BC. Jadi cikgu sudah lukis okey, garis ABC di sini. Jadi diberi soalan AB kepada BC. Maksud AB kepada BC nisbah ialah 9 kepada 4. Kalau nisbah kita pun boleh namakan ini sebagai bahagian. Maksudnya AB ada 9 bahagian. Jadi cikgu letak BHG lah, okey. Dia ada 9 bahagian untuk AB. Manakala okey untuk panjang BC dia ada 4 bahagian. Boleh? Ini ialah untuk nisbah dia. Sebab itu, nisbah AB kepada BC ialah 9 kepada 4. Okey, ini nisbah. Jadi soalan cakap, apakah nisbah AC kepada BC? Jadi kalau ikut soalan, jawab A ya. Jadi AC ada berapa bahagian? AC adalah panjang ini, betul? Maksudnya 9 tambah 4. Jadi maksudnya 9 bahagian tambah 4 bahagian. Maksudnya dia ada, boleh tekan ke kereta, dia ada 11 bahagian. Boleh? Maksudnya panjang AC ada 11 bahagian. Dan BC sama dengan soalan 4 bahagian di sini. Jadi kamu boleh tulis jawapan. Nisbah AC kepada BC adalah sama dengan 11 kepada 4. Okey, jadi ini jawapan A. Seterusnya kita tengok B, panjang AB. Jadi kita tahu ini AC ada 11 bahagian, betul? 11 bahagian. Jadi kita nak cari satu bahagian mewakili berapa cm. Dan kita kena pakai maklumat ini 8 cm. Jadi dia cakap beza panjang AC dengan AB. Apa maksudnya beza? Kata kunci beza. Beza. Okey, beza di sini maksudnya ialah tolak, betul? Tolak. Maksudnya AC AC tolak dengan AB sama dengan 8 cm, betul? Sebab dia cakap beza mereka. AC tolak dengan AB sama dengan 8 cm. Dia kamu tulis macam ini. Dan AC tadi kamu sudah kira dia ada 11 bahagian, betul? Jadi 11 bahagian tolak dengan AB. AB ada berapa bahagian? Kalau ikut soalan dia ada 9 bahagian, betul? 9 bahagian. Jadi maksudnya tolak 9 bahagian sama dengan 8 cm. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 11 tolak 9. Jadi tinggal berapa? Tinggal 2 bahagian, betul? Sama dengan 8 cm. Okey, jadi 2 bahagian ialah 8 cm. Jadi kamu kena pakai kaedah nisbah. 2 bahagian sama dengan 8 cm. Jadi 1 bahagian ini nisbah ya sama dengan berapa cm. Okey, kamu ini yang kamu kena cari ya. Jadi biasanya kita letak Y, boleh? Okey, letak Y. Maksudnya kita nak cari satu bahagian ialah sama dengan berapa cm. Jadi taruh silang ini kamu boleh tukar sikit ya. Jadi kamu boleh taruh silang. Ingat kalau kedua-dua belah ialah pecahan, jadi tak perlu fikir banyak. Terus taruh silang. Jadi kamu kalau nak kamu ini boleh buang okey, sebab unit sama. Jadi kamu kalau kamu nak kamu boleh buang okey, inilah Y cm Jadi Y taruh dengan 2, jadi 2Y sama dengan 1 taruh 8 sama dengan 8. Okey. Jadi Y sama dengan berapa? Y sama dengan 8 bahagi dengan 2 sebab taruh bintang menjadi bahagi ya. Jadi seterusnya tekan kalkulator Y sama dengan 4 cm. Okey. Okey, jadi Y sama dengan 4 cm. Maksudnya di sini ialah satu bahagian sama dengan 4 cm. Boleh faham? Jadi kalau satu bahagian ialah 4 cm, soalan minta apa? Soalan minta AB. Ada nampak? AB ada berapa bahagian? AB ada 9 bahagian, betul?
AB ada 9 bahagian. Jadi maksudnya kamu sambung AB di sini mempunyai 9 bahagian. Jadi nisbah lagi Okey, jika buat tanda, maksudnya ini langkah yang baru soalan yang sama tapi langkah yang baru Jadi AB ada 9 bahagian. Jadi pakai nisbah lagi. Satu bahagian ialah 4 cm yang tadi kamu cari Jadi 9 mempunyai berapa bahagian? Kalau kamu nak, kamu letak S boleh? Letak S. Ini kamu boleh letak tengah sikit. Seperti tadi cikgu sudah cakap, kalau jumpa kedua-dua ialah pecahan, jadi tak perlu fikir banyak, kamu terus taruh silang okey, tak perlu fikir banyak. Jadi S taruh dengan 1 S yang ini unit kamu boleh buat okey. Jadi 9 taruh 4 jadi 36 cm. Okey. S di sini unit dia ialah cm sebab sini kamu letak cm Jadi jawapan S sama dengan 36 cm. Jadi apa maksudnya S di sini? S di sini maksudnya panjang AB Jadi kamu boleh cakap akhirnya panjang AB sama dengan 36 cm. Sebab S ini ialah sama dengan 9 bahagian. Maksudnya panjang AB ialah 36 cm. Okey, seterusnya soalan C Soalan C. Jika kedudukan B digerakkan 3 cm ke arah A. Maksudnya B ini digerakkan 3 cm ke arah A Jadi apakah nisbah baharu AB kepada BC? Okey. Sebab sekarang ini dia cakap gerak 3 cm bukan gerak bahagian Jadi kalau ada pelajar sini cikgu saya sini 9 tolak 3 jadi 6. Salah tidak boleh sebab ini unit tak sama, ini ialah cm, ini ialah unit bahagian. Jadi kamu tidak boleh tolak macam ini memang salah. Jadi maksudnya kamu kena cari Okey. AB tinggal berapa cm? Yang AB yang baru tinggal berapa cm? Dan BC yang baru tinggal berapa cm? Okey, ini yang kamu kena cari keluar. Jadi cikgu tulis di sini C. C, okey, AB yang baru. AB yang baru, AB asalnya ialah 36 cm yang tadi kita carikan. Jadi maksudnya yang baru ini 36 cm tolak 3 cm sebab dia cakap dia gerakan B ke arah A Okey. Kalau dia gerakan B ke arah A, maksudnya dia menjadi lebih pendek lah. Kalau menjadi lebih pendek, maksudnya kena tolak. Jadi tinggal 33 cm. Okey, jadi BC berapa cm Jadi kita kena cari dulu. BC asalnya ialah 4 bahagian. Jadi 4 bahagian di sini ialah berapa cm? Satu bahagian Satu bahagian ialah 4 cm. Jadi kita pakai ini untuk buat nisbah. Okey, jadi maksudnya satu bahagian adalah sama dengan 4 cm. Maksudnya 4 bahagian di sini wakil berapa cm? Mungkin sekarang kamu boleh letak Z lah, boleh? Jadi taruh silang, cikgu sudah cakap. Kalau pecahan taruh silang, yang Z taruh 1, Z dan 4 taruh 4, 16 cm. Maksudnya BC di sini ialah sama dengan 16 cm. ABC yang baru ini yang lama yang sebelum B digerakkan jadi ialah 16 cm. Jadi BC yang baru berapa cm? Okey. Kalau B digerakkan ke arah A, maksudnya dia lebih panjang, betul? Kalau dia lebih panjang, maksudnya kamu tambah 3 cm. Jadi jawapan ialah 19 cm. Boleh? Okey, AB panjang AB yang baru 33 cm. Okey, BC yang baru, panjang BC yang baru ialah 19 cm. Jadi nisbah yang baru sebab soalan minta apa? Nisbah AB kepada BC Jadi nisbah AB kepada BC. Jadi kamu boleh pakai cm ini yang itu 33 kepada 19. Okey, ini adalah nisbah yang baru. Jadi boleh ringkaskan lagi, saya rasa tidak boleh ringkaskan lagi Jadi maksudnya ini adalah jawapan yang terringkas 33 kepada 19. Okey, jadi ini jawapan dia. Jadi kita tengok soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi 4 jenis ikan. Aisyah ingin membeli 2 jenis ikan berjisim 1 kg bagi setiap jenis dengan harga kurang daripada RM20. Jadi ini jadual, jadi 4 jenis ikan. Jadi ada harga 400 keng. Ini 400 keng harga dia inilah RM5.40.
Jadi 300 gram, oke, RM2.70. Ini harga dia. 100 gram RM1.50. Dan 500 gram ialah RM3.20. Jadi apakah kombinasi dua jenis ikan yang boleh dibeli oleh Aisyah? Tunjukkan pengiraan Anda. Jadi ini ada simbol otak, maksudnya dia lebih susah sikit ya. Maksudnya mana-mana dua jenis ikan dia boleh beli. Ingat syarat dia ialah 1 kg ya bagi setiap jenis harga yang kurang daripada RM20. Ini syarat dia mesti memenuhi ya. Jadi kita kira satu demi satu ya. Jadi untuk senang cikgu buat pengiraan. Jadi cikgu letak ini ialah K boleh, huruf besar K, ikan K ya. Dan ini ikan S lah. Cikgu pakai huruf besar yang pertama dan ini ialah ikan B dan ini ialah ikan C. Boleh? Okey. Cikgu pakai huruf yang paling depan ini ya. Untuk senang cikgu buat pengiraan. Dan dia sudah cakap dua jenis ikan berjising 1 kg bagi setiap jenis. Maksudnya setiap jenis ikan maksimum dia hanya 1 kg. Ini syarat pertama. Dan harga dia mesti kurang daripada RM20. Okey, maksudnya dua jenis ikan itu mesti gabungan. Dua jenis ikan itu mesti kurang daripada RM20. Jadi kita kira satu demi satu. Okey, ikan K ya. Ikan K 400 gram ialah RM5.40. Jadi kita pakai nisbah. Untuk ikan K kita cari ya. Jadi 400 gram. Okey, sama dengan RM5.40. Betul? Jadi sekarang kita nak cari 1 kg. Kalau 1 kg, sebab ini gram kan, jadi kita letak 1000 gram. Sebab kita nak unit sama. Sebab di sini, okey, kamu boleh buat nota di tepi ya. 1 kg sama dengan 1000 gram. Okey, kamu jangan pakai unit tidak sama. Okey, ini ialah RM. Jadi maksudnya di bawah ini bukan jawapan RM. Jadi 1000 gram jadi berapa harga? Jadi cikgu letak K lah boleh sebab kita nak ikan K kan. Jadi taruh silang. Taruh silang. Jadi ini G ya, kamu boleh buang. Jadi 400 K sama dengan RM5.40. Kamu boleh taruh dengan kalkulator. Taruh dengan 1000. Jadi jawapan ialah RM5.400 lah. Jadi RM5.400 lah. Jadi K sama dengan bintang 400 bintang menjadi bahagi. Bahagi dengan 400. Jadi K harga dia berapa kalau 1 kg? Dia RM. Okey, RM5.400 bagi dengan 400 lah. Jadi jawapan ialah RM13.50 lah. Jadi RM13.50. Maksudnya 1 kg ya. Ini maksudnya 1 kg ikan kerisi ya. Okey, ikan kerisi. Okey, adalah sama dengan RM13.50. Boleh? Okey, nanti kita baru buat gabungan. Jadi kita kira satu demi satu untuk setiap jenis ikan. Sekarang kita tengok ikan selang kuning. Jadi cukup pakai S. Sama buat cara ini. Jadi 300 gram harga dia ialah RM2. RM RM2.70 per 1000 gram sebab kita nak kira 1 kg berapa. Jadi kita letak S harga dia berapa. Taruh silang. 300 S sama dengan RM2.7 taruh dengan 1000. Jadi jawapan ialah 2700 lah. 2700. Okey, jadi S sama dengan bagi 300. 9 okey, 9. Maksudnya 1 kg ikan selang kuning sama dengan RM9. Jadi sekarang kita tengok lagi ikan bawai hitam. Jadi maklumat diberi 100 gram pakai nisbah juga. 100 gram sama dengan RM1.50 di RM. RM1.50 tadi cakap salah. Okey, RM1.50. Jadi sekarang kita nak 1000 gram bahagi dengan B lah. Okey, kita letak B. Jadi sama juga taruh silang. 100 taruh dengan B. 100 B ya. Jadi RM1.50 kamu boleh taruh kalkulator.
1.500 ah. B sama dengan 1.500 pindah, taruh pindah menjadi bahagi. B ini kamu boleh tekan kalkulator ialah RM15. Okey, maksudnya 1 kg bawah hitam ikan bawah hitam sama dengan RM15. Ikan jenis yang terakhir cencarut. Okey, C. Sama juga 500 gram sama dengan RM RM3.20. Jadi 1000 gram berapa ringgit? Jadi kita letak C. Taruh silang, tak perlu fikir banyak. Jadi 500 C sama dengan tekan kalkulator. Jawapannya 3.200. C sama dengan 3.200 bagi dengan 500. C sama dengan berapa ringgit? Jawapan ialah RM6.40. RM6.40. Jadi maksudnya 1 kg cencarut sama dengan RM6.40. Jadi kombinasi berapa dua jenis ikan kamu boleh campur supaya tidak melebihi RM20. Okey. Syarat dia tidak boleh melebihi RM20. Jadi kombinasi yang ada jadi kamu boleh tulis di sini ya. Kombinasi yang ada. Satu mungkin K campur S. Okey, ikan kerisi campur dengan ikan selang kuning jadi berapa? Tadi kamu sudah kira RM13.50 campur dengan RM9, betul? Jadi campur dia berapa ringgit? Jawapan RM22.50. RM22.50. Maksudnya dia sudah lebih RM20, betul? Maksudnya ada kombinasi ini boleh, tidak boleh ya. Jadi kamu padang. Tidak boleh terima sebab dia tidak boleh lebih RM20. Ada kombinasi kedua jadi K campur B, boleh? K campur B. Maksudnya RM13.50. Tadi B harga ialah RM15, betul? Ini memang garanti tidak boleh lah sebab sudah nampak sangat jelas memang lebih RM20. Jawapan ialah RM28.50. RM28.50. Jadi maksud ini pun tidak boleh. Ketiga, ikan kerisi campur dengan ikan cencarut. Jadi K tambah C. Tadi C ikan ialah RM6.40. Jawapan berapa? Rasanya ini boleh ya. Okey. RM19.90. Okey, ngang mas. Tinggal 10 sen saja. Tinggal 10 sen saja sudah nak RM20 ya. Jadi ini boleh ya. Sebab dia tidak lebih RM20 ya, boleh terima. Ada kombinasi apa lagi? S dengan B, betul? Jadi ikan ikan selang kuning RM9. Campur dengan ikan bawah hitam RM15. Jawapan dia berapa? Memang ini pun sudah lebih, betul? 24 memang sudah lebih, jadi tidak boleh. Jadi 5 S tambah C. RM9 campur RM6.40. Ini rasanya boleh lah, tekan pecahan kamu tekan perpuluhan boleh. RM15.40. Jadi ini boleh ya. Ini tidak boleh ya. Tadi cikgu buat salah. Ini pangkat. Ini tidak boleh ya. Pangkat. Cikgu tadi tulis salah. Seterusnya. Sekitar ini hanya dua saja yang boleh, betul? Yang tidak melebihi RM20. Jadi ada lagi kombinasi B dengan C, betul? B RM15 campur RM6.40. Saya rasa ini pun lebih sudah.
tekan perpuluhan 21 ringgit 40 sen. Jadi ini pun lebih sudah. Ini tidak boleh Ada lagi kombinasi saya rasa tidak ada, semua sudah gabung Oke, kalau terbalik C dengan B, C dengan S sebenarnya pun sama lah. Oke. Jadi maksudnya hanya 6 kombinasi. Kalau ada lebih, jadi kamu boleh komen di bawah video cikgu, beritahu cikgu apakah kombinasi perlu lagi cikgu tambah. Jadi sekarang ini hanya 2 saja kombinasi yang boleh diterima. Jadi jawapan kamu tulis apakah kombinasi 2 jenis ikan yang boleh dibeli oleh Aisyah? Tunjukkan pengiraan Anda. Jadi kamu sudah tunjuklah pengiraan Anda. Ini yang pengiraan Anda tunjuklah. Jadi apakah kombinasi dia boleh beli? Jadi kamu kena tulis Jadi Aisyah boleh membeli kombinasi 2 jenis ikan kombinasi 2 jenis ikan adalah kamu jangan tulis K dan C lah, nanti cikgu dia faham apa maksudnya K dan C. Kamu boleh tulis apa itu K, ataupun kamu sini tunjuk apa itu K. K sama dengan ikan kerisi. Kamu tulis di sini lah supaya cikgu tahu S di sini maksudnya selang kuning. Dan B di sini maksudnya ikan bawah hitam. Dan C di sini maksudnya ikan cencaruk. Kamu boleh tulis di tepi lah supaya cikgu semak itu dia faham apa maksudnya KSBC Oke. Jadi kombinasi K dan C maksudnya ikan kerisi dan ikan cencaruk. Satu lagi kombinasi kamu boleh letak atau. Tulis atau atau ikan S ialah selang kuning dan ikan cencaruk, betul? Maksudnya 2 kombinasi ini saja Aisyah yang boleh belilah. Jadi di sini saja untuk soalan 2. Jadi kita tengok soalan 3. Cik Andre menjual sayur kubis berdolar dan sawi di pasar tani. Nisbah jising sayur kubis berdolar dan sawi yang dijual ialah 4:8:3. Maksudnya 3 jenis sayur dan ini ialah nisbah jising mereka. Ikut urutan dia, maksudnya 4 ini ialah sayur kubis, 8 sini ialah berdolar dan 3 ini ialah nisbah jising bagi sawi. Jadi beca jising berdolar dan sawi ialah 30 ringgit. Hitung jumlah jising kubis dan berdolar. Jadi maklumat yang diberi ialah sangat penting ialah 30 kg ini Maksudnya kita pakai nisbah bahagian. Bahagian jadi soalan 3. Jadi sebelum kamu jawab jadi kamu boleh tulis dulu. Untuk senang jadi K. K mewakili kubis boleh. K mewakili kubis. Jadi kubis ada berapa bahagian 4 bahagian, betul? 4 bahagian. Dan P merujuk kepada berdolar, betul? Jising berdolar jadi 8 bahagian. Dan satu lagi ialah S menunjukkan sayur sawi jising sayur sawi menunjukkan kepada 3 bahagian, boleh? Dan soalan beri beca maksudnya tolakkan. Beca jising berdolar sawi dan sawi ialah 30 kg. Jadi maksudnya P tolak S, betul? Berdolar ini jising berdolar tolak dengan jising sawi sama dengan 30 kg. Ini maksud dia lah. Jadi maksud dia P ialah berapa bahagian? 8 bahagian tolak sawi 3 bahagian sama dengan 30 kg. Ini maksud dia, boleh? Angka seterusnya jadi 8 tolak 3 boleh tekan kalkulator. Tinggal 5 bahagian sama dengan 30 kg. Ini adalah maklumat soalan. Seterusnya kita tengok soalan dia nak jumlah jising kubis dan berdolar. Jadi kamu boleh tulis di sini. Sebab bawah sini ada langkah, belum habis lagi Jadi jangan campur langkah, kalau tidak nanti susah. Jumlah jising kubis dengan berdolar, betul? Maksudnya maksudnya kubis berapa bahagian? 4 bahagian
campur dengan pentola berapa bahagian? 8 bahagian, betul? Jawapan ialah 12 bahagian. Sini kamu boleh tukar, bukan jumlah jising, kamu boleh cakap jumlah nisbah, okey? Okey, jumlah nisbah tukar, okey, bukan jumlah jising. Jumlah nisbah kubis dan pentola, okey, ialah 12 bahagian. Jadi maksud dia, okey, pakai nisbah, okey. Ini langkah yang baru, cikgu buat tanda. Maksudnya 5 bahagian sama dengan 30 kg. Jadi 12 bahagian ialah berapa kg, okey. Mungkin kita boleh letak S di sini. Okey, 12 bahagian yang ada di sini, jumlah nisbah kubis dan pentola 12 bahagian. Ini adalah langkah yang baru. Okey, maksudnya kamu buat di sini dulu, sambung sini, lepas tu sambung bawah sini okey, supaya kamu tidak keliru lah. Jadi saya sudah cakap jumlah pecahan terus darah silang, tak perlu fikir banyak. Okey, S darah 5 S sama dengan 12 darah 30, jadi tekan kalkulator. Jawapan 360 jadi 360. Jadi nak cari S di sini pintar 5 menjadi bahagi 5, betul? S di sini berapa? Jawapan ialah 72, okey. 72 kg. Okey. Unit S ialah kg okey, ingat di sini jadi S sama dengan 72 kg. 72 kg ini rujuk kepada 12 bahagian 12 bahagian ini maksudnya nisbah kubis campur dengan pentola, okey. Okey, kamu boleh jawab di sinilah, okey, sama. Jadi jumlah tadi ialah nisbah, tadi cikgu tulis salah. Bukan jising, sekarang baru jising, okey. Jumlah jising kubis dan pentola dia sama dengan 72 kg. Boleh? Jadi ini jawapan dia untuk A. Jadi 3B. Jumlah jising ke semua sayur yang dijual oleh Cik Andrena, okey. B, kamu cari jumlah nisbah, boleh? Jumlah nisbah. Sebab dia nak jumlah jising kan, jadi kamu cari jumlah nisbah kubis pentola dan sawi, okey. Sama dengan tadi maksudnya 4 campur 8 campur 3 lah, maksudnya 4 bahagian campur 8 bahagian campur 3 bahagian. Jadi menjadi berapa? Kamu boleh tekan kalkulator. 4 campur 8 campur 3. Jadi jawapan ialah 15. 15 bahagian. Okey. Jadi kamu masih boleh pakai maklumat yang sama ini Kamu boleh pakai ini. Cukup buat bintang Ataupun kamu nak pakai ini. 12 bahagian ialah sama dengan 72 pun boleh. Tapi nak senang kita pakai inilah. Okey. Jadi pakai ini untuk nisbah, pengiraan nisbah. Jadi ini langkah yang baru seterusnya. 5 bahagian sama dengan 30 kg. Bahagi dengan sekarang kita nak cari 15 bahagian. 15 bahagian berapa kg? Letak Y lah. Jangan letak S lagi. Sebab A kamu sudah S Di sini kamu letak nombor lain Y. Jadi tarik silang. Tak perlu fikir banyak. 5 tarik Y jadi 5Y sama dengan 30 tarik 15. Jawapan 450 Jadi nak cari Y, jadi pintar 450 bahagi 5. Tarik pintar menjadi bahagi Jadi tekan kalkulator. 90, okey. Maksudnya 90 kg. Maksudnya, sini kamu boleh tulis jumlah. Sebab soalan minta jumlah jising semua sayur kan. Jumlah jising ke semua sayur yang dijual oleh Cik Andrena sama dengan 90 kg. Ini jawapan dia lah. Okay, sebab 90 kg ini sudah rujuk 15 bahagian 15 bahagian dari mana? Daripada jumlah nisbah kubis pentola dan sawi. Video hari ini kita bincang 3 soalan saja untuk latihan penggayaan, iaitu soalan 1, 2 dan 3. Jadi video hari ini sampai sini saja. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa
pada video yang seterusnya, yaitu soalan 4 dan 5. Oke, bye-bye.